Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, seperti biasa kita panjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan yang diberikan kepada kita sehingga hari ini, sehingga ke saat ini, yang tidak ada satu jaminan pun yang boleh diberikan oleh sesiapa melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Yang mana pada satu hari nanti kita akan dihadapkan, akan bersemuka dengan malaikat maut dan akan menemui ajal, berpisah dengan kehidupan yang berada di dunia ini. Sementara usia yang ada ini, pastikan kita manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Moga-moga segala amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita pada tengah hari ini dalam satu majlis ilmu yang kita akan belajar berkenaan dengan fiqh solat. Akan disampaikan oleh Tuan Guru kita sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sedikit di ruangan komen siapa yang bersama dengan kita pada tengah hari ini. Ramai yang dah bersedia di ataupun depan laptop ataupun handphone ataupun di gadget masing-masing untuk sama-sama menuntut ilmu. Sedikit tadi kita telah sambil-sambil kita melayan instrumental Laukana Bainana yang kita mainkan daripada peringkat awal tadi. Kita ada putarkan sedikit, kita ada tunjukkan komen-komen daripada para penonton semua dan kita lihat juga ada bersama dengan Fadilah Muhammad. Assalamualaikum DJ As dan Ustaz serta sahabat pecinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Razali Malus turut memberikan salam. Kita ada Ida Ahida, Aslina Abdul Rahim, kemudian kita juga ada Sabaria Hashim. Assalamualaikum. Ustaz Azmarul Husnika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Dr. Haili, Ustaz Zamri, tim PKIL, KWSP serta sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Mari belajar, mari beramal. Oh, ada tagline yang disediakan oleh Puan Sabaria Hashim. Menarik. Dan kita juga ada Halimatul Sa'diah, Muhammad Yunus. Terima kasih. Juga Hazizul Hakim Muhammad. Assalam DJ Az, YDP dan para pecinta ilmu semua. Waalaikumsalam. Aslina Abdul Rahim dan ramai lagi yang bersama dengan kita. Terima kasih saya ucapkan kerana turut setia bersama dengan kita hari-hari, teruja keterujaan untuk menuntut ilmu, nak belajar sesuatu yang baru. Bahkan mungkin kita pernah belajar tapi kita nak baiki lagi dengan lebih baik kerana sifat kita sering lupa dan alpa, malah mungkin kita berada dalam keadaan kelalaian, dan ini dia platform kita sama-sama untuk kita belajar baiki diri dari masa ke semasa, dan ruangan ini, platform ini adalah yang terbaik yang disediakan oleh Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP, khusus kepada Yang di-Pertua Persatuan Ustaz Haji Zamri Asrun yang menaja majlis ilmu ini setiap hari. Tidak lupa juga kepada bahagian teknikal saya, Encik Wan Edi Yuzlan yang membantu daripada belakang tabir. Baiklah, kita lihat sedikit di ruangan skrin siapa akan bersama dengan kita. Seperti biasa, tidak lain dan tidak bukan, setiap hari Rabu, inilah dia individu yang hebat. Setiap kali perkongsiannya akan, kita sebenarnya mudah nak belajar dengan menggunakan bahasa biasa yang kita mudah menangkap dengan apa cara komunikasi yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustaz Dr. Haili Abdul Hamid. Fiqhus Salat hari ini Rabu 28 Julai bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, berbaki kurang 2 minggu sahaja lagi kita akan masuk ke tahun baru 1443 Hijriah, ataupun kita akan menyambut peristiwa yang lain iaitu awal Muharram. Apa pun semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata panjang usia kita, maka berjumpalah kita. InsyaAllah saya kira boleh kita dapatkan penceramah kita yang telah pun bersedia di belakang tabir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar pula saya hari ni. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah, rezeki sihat ya. Alhamdulillah. Minggu lepas kita tak bertemu ni. Ya, minggu lepas saya tak dapat bersama sebab ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Ya, tahu. Ada urusan ke masjid banyak ya. Kita nak jaga kubur Ustaz. Ustaz tak dapat datang, saya yang kena jaga. Okay, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay Ustaz, hari ini sambung lagi menggunakan kitab Fiqh Salat. Saya serahkan kepada Ustaz, dipersilakan. Terima kasih yang berusaha, yang setia DJ As, Ustaz Farul Husnika, khususnya kepada Tuan Warisan Nurustia, khususnya kepada pihak penaja, dan khususnya yang di-Pertua KIL KWSP, Tuan Haji Ustaz Muhammad Zamri Asrun, seterusnya kepada warga KWSP dan rakan-rakan Facebook yang lain yang bakal menonton ruang ini. Kita mulakan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sekali lagi terima kasih Ustaz Azmarul. Nikah kerana mengingatkan kita hari ini dah 28 Julai. Dan yang lebih penting menyamai 18 Zulhijjah. Orang tak rasa apa-apa. Zulhijjah ni Disember. Ya. Zulhijjah ni bulan Disember maksudnya. Ya. Maksudnya bulan 12. Kita kalau sebut bulan 12 tu cakap Disember. Tapi kalau cakap bulan Islam, Ramadan bulan berapa tak tahu demi kebingungan. Julai tahu kan bulan 7. Ramadan bulan berapa ke tuan-tuan? Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, Zulqa'dah. Itu. Nak sebut pun kadang-kadang tak boleh nak sebut pun. Jadi Zulizah pun ada, nama awet kita yang dulu. Itulah cerita realiti kita dengan takwim Islam. Ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ustaz hafal Ustaz hafal pun sebab ada nasyid tu. Sebab tak hafal juga. Hafal tahulah, nama nak susun tu tak boleh. Nanti minta DJ As nyanyikan lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Allah. Begitulah ya kita dengan agama kita ni. Jadi kalau ada suasana yang sebegini, ya, majlis-majlis pengajian, ruang-ruang yang mengingatkan kita tentang realiti kehidupan kita di dunia ni, maka alhamdulillah kita ada tazkirah. Inna zikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Ingatan tu baik untuk kita orang-orang beriman. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi menyambung pengajian kitab Fiqh Shalah. Dan hari ini kita merujuk kepada tajuk baru, sembahyang tarekat, syariat dan hakikat. Macam pernah dengar tarekat, dengar macam dahsyat dia apa ni. Dan istilah-istilah ni kadang-kadang jadi mainan bila mana kita berhadapan dengan orang yang poyo, dia pun tak berapa faham sangat. Tapi bila dia sebut tu kita jadi seram, dia pun lagi lah tu terkam kita. Macam dia awang-awangan dia cerita dia. Tak, cerita agama ni tak ada cerita awang-awangan, cuma cerita realiti. Semua cerita realiti. Jadi kita kena faham dan adami betul-betul istilah-istilah ini. Okey, apa dia sembahyang hakikat? Apa dia sembahyang tarikat? Apa dia sembahyang syariat? Ke sembahyang hakikat ni dah tak payah sembahyang. Itulah rugi siapa tak belajar daripada dulu. Kalau sampai makam sembahyang tarikat, sembahyang hakikat, tak payah sembahyang lah. Ni saya petik ayat-ayat orang-orang yang ambil kesempatan dengan kita yang tak berapa mengaji ni. Jadi kalau kita mengaji, hebat macam mana pun kita, rujukan kita adalah Nabi. Nabi sampai nak mati sakit tu pun masih sembahyang lagi. Awak masih handsome masa tu dah sembahyang, tak payah sembahyang pakai niat je. Tu nampak lain tu. Okey, kita rujuk pada muka surat 241. Mengenali sembahyang tarikat, sembahyang syariat dan sembahyang hakikat. Terlebih dahulu, mari kita kenali tentang sembahyang tarikat, sembahyang syariat dan sembahyang hakikat. Okay, kalimah sembahyang tu kita tahulah soalan. Iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang kita mulakan dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang kita nak bahaskan ni, apa dia syariat? Apa dia tarikat? Apa dia syariat, tarikat, hakikat? Terus kita rujuk pada perbahasan kat sini dalam kitab Asraruddin. Kitab ni kitab, kalau terjemahnya Asrar ni jamak pada sir, iaitu rahsia-rahsia agama. Kitab Jawi tanpa pengarang, hanya terletak di tepi kitab Miftahul Jannah muka surat 6 hingga 9. Cetakan Darut Taiba'ah Al-Misriyah Al-Kubra, kitab Mesir ni. Bayangkan orang dulu, orang Malaysia mengaji kat Kahirah, kat Cairo, mengarang kitab boleh cetak kat sana. Dua sebab saya tahu. Pertama, cetak kat sana murah. Yang kedua, orang dulu memang dahsyat lah. Mengaji
sampai boleh tulis kitab. Kita mengaji sampai balik sini nak tulis lagi. Allahu Akbar. Hebat. Kitab tulisan Jawi dicetakkan Mesir. Apa dia cerita? Dalam kitab ni pengarang yang tidak ditulis namanya ni, mungkin ikhlas, mungkin tak berani lah, antara dua lah. Tapi kita percaya orang dulu dia ikhlas, dia lillahi ta'ala. Nas kitab itu berbunyi adalah bagi solat itu 3 perkara. 3 tingkatan, 3 darjat. Pertama, sembahyang syariat. Kedua, sembahyang tarikat. Dan ketiga, sembahyang hakikat. Allahu Akbar. Ini sebenarnya peringkat atau tahap-tahap solat kita. Ya. Sebelum pergi pada istilah ni, saya suka pergi istilah pada istilah syariat, tarikat, hakikat. Ini dia bukan dalam sembahyang, dalam apa benda pun kita selalu gunakan. Ini semua syariat je ni. Saya dah sampai peringkat tarikat. Yang ketiganya, ini kita kena ikut apa yang menjadi hakikat sebenar. Ayat tu pernah kita dengar, tapi entah kita faham tak orang yang cakap tu faham ke tak, kita pun tak faham, tak pasti. Jadi mari kita tengok kat katil ni. Putus-putus ni. Ada tersangkut sikit, tapi clear. Suara okey? Clear tak Ustaz? Okey, clear. Okey, tak apa, saya tambah. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, syari' dengan tarik ni sama. Syari' ni jalan bahasa Arab, tarik pun jalan. Tapi apa beza di antara syari' syari' dengan tarik ni? Syari' ni kalau dasar ni maksudnya satu benda yang dimulakan. Syara' syai' maknanya mulakan pada syai'. Tarik pula asalnya taraka, ketuk. Mungkin kan orang dulu buat jalan dia ketuk dengan batu-batu je lah, bahasa Arab. Dia pecahkan bukit, usut, gunung untuk jadikan laluan. Maka tarik tu maksudnya benda yang diketuk. Tapi kalau guna hari ni, jalan memang syari' dengan tarik, dua-dua bahasa Arab sebut jalan maksudnya. Tapi biasanya syari' ini disebut jalan-jalan dalam bandar, dalam perkampungan, dalam daerah. Macam kita panggil jalan Tun Abdul Razak. Itu dipanggil syari'. Syari' Abdul Razak. Dia tak panggil Tariq Abdul Razak. Tariq Abdul Razak. Pelik je. Tariq ni pula adalah jalan-jalan laluan yang jauh dan panjang. Biasanya kalau hari ni kita panggil lebuh raya. Maka sebab itulah. Ya. Sebenarnya memang betulnya syariat dulu. Kita perkemaskan apa yang ada di sekitar kita dulu. Jadi sembahyang syariat ni cerita asas binaan laluan dalam daerah kita, dalam persekitaran kita untuk kita menjejaki ruang-ruang yang belum sempurna untuk kita perbaiki. Itu syariat. Itu syariat. Kalau disuruh itu kan, bagi saya kena cerita gini bagi nampak. Tadi DJ pun dah promote, dia kata Ustaz ni cara dia macam tu. Saya pun cara macam ni. Saya bagi jelas. Jadi, tuan-tuan jangan lepas ni cakap dia tak faham. Saya tarikat sekarang ni kan. Tarikat yang benda. Dia tak tahu. Entah saya pun tak tahu. No. Lepas ni bila mana kita sebut tarikat, artinya kita sedang melalui jalan yang lebih luas, yang lebih jauh, lebih bermatlamat. Itu dia tarikat. Kalau daripada Mekah ke Madinah, kita panggil tarik. Tarik Al-Madinah. Daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur, kita tak boleh kata anak syariat highway, tak boleh. Kita tarik highway. Antarik anak amurru atau adhabu ila Johor Bahru min tarik Lebuh Raya Kelas. Okey, itu betul. Syariat tak betul. Syariat ni jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang dia menghubung sempang-sempang yang banyak. Okey. Perasan tak? Perbahasan dalam syariat banyak ya. Syariat. Asas ni asas. Dan itu semua kena dihadam. Sebab itu asasnya. Bila tarikat, perbahasannya mendalam, jauh, tapi dia lebih lurus satu-satu. Tapi hakikat kan? Hakikat ni adalah realiti sesuatu. Hakikat kita bercakap kan? Lagu Salim tu hakikat percintaan macam mana dia selalu ini sikit. Jadi hakikat ni maknanya benda realiti satu benda. Hakikat ni bukan usaha dah. Dia adalah pencapaian anugerah yang kita terima dari Allah.
Tak percaya, bagi kita tengok perbahasan dalam kitab ni. Itu di sudut istilah. Maka sembahyang syariat itu pekerjaan atau perbuatan yang telah masyhur ia dalam kalangan umat Islam. Jadi sembahyang perbahasan hukum hakam, ya, sah batal, syarat sah dan sebagainya. Itu semua adalah syariat. Dan sembahyang tarikat itu ialah muhasabah, iaitu mengira-ngira tentang pekerjaan ibadat sembahyang. Mengira-ngira ni maksud bahasanya adalah muhasabah. Kena tahu kenapa dia tulis mengira gitu. Sebab zaman kita ambil tulis tak guna kalimah muhasabah. Dahsyatlah kita tu. Mengira-ngira bukan satu dua, tapi kira ni okey tak okey, ni okey tak, betul tak ni. Itu kira. Berkira-kira dalam satu benda bukan 1, 2, 3. Maksudnya bukan angka. Artinya bermuhasabah. Yang kita bahaskan sebelum ni tarikat dah tu. Khusyuk apa semua tu tarikat. Bukan dikerjakan dalam keadaan jahil. Jadi itu perbahasan dia yang kita kena tahu. Maka termasuk dalam makna muhasabah itu ialah mengira-ngirakan dirinya pada tiap-tiap yang mana hawa nafsunya yang telah hilang dan yang mana masih ada tersekat pada hatimu pada masa sekarang, dan mana engkau berbuat yang terlebih baik bagimu, dan yang mana jadi terpelihara dari hawa nafsumu dan takut pada surut tingkah laku amalmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh baca panjang-panjang lagi, blur lagi, tak faham nanti. Jadi maksudnya dalam tarikat ni ada proses yang kita buat. Kita kena pasti kat mana aku ni sembahyang. Hawa nafsu aku ketika sembahyang kat mana. Adakah masih mengacau sembahyang aku lagi? Ada ruang yang aku dah tenang, ada ruang yang aku dah selesa. Itu maksudnya. Jadi kita kena pasti. Itu yang dikata mengira-ngira tadi, muhasabah. Maka kita perbetulkan suluk. Suluk ni orang Melayu dengar macam duduk diam tak buat apa. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, suluk ni tingkah laku, perilaku. Sebab asal katanya salaka man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila. Salaka ni jalan, gerakan. Dan orang Melayu kita kata, oh dia pergi mana? Dia pergi bersuluk. Artinya dia sedang berjalan menuju jalan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perjalanannya tu dengan duduk diam, betapa tak boleh. Orang Melayu faham terus maksud suluk tu dengan matlamat suluk, iaitu duduk betapa. Tapi sebenarnya suluk maksudnya berjalan, yang melalui perjalanan untuk sampai pada Tuhan. Dan mana perbuatan yang jadi hilang daripadamu riak dan ujub. Tengok muhasabah dia bila semayang dengan tarikat ni, rasa riak dah tak ada, ujub dah tak ada, sebab dia dah nampak Allah. Dia dah makin dekat dengan Allah. Sebab tu tak boleh tidak kita kena semayang dengan semayang tarikat ni. Oh, saya dah join tarikat tak? Tarikat Syazaliyah, Nasyabandiyah. Apa maksud tarikat kat situ? Pasal tak? Ada yang tak nak cakap. Semayang zuhur tak semayang, tapi wirid dia habiskan dulu. Ni dia tak faham. Tarikat ni jalan. Awak dah masuk jalan besar sebenarnya nak pergi Tuhan. Tapi ada bekalan-bekalan utama awak tak bawa. Minyak tak isi. Pakarlah kat highway. Faham tak? Jadi syariat tu sebenarnya perkara awal. Jangan tinggalkan benda-benda gitu. Jangan sonok sangat. Syariat tak beres, semayang pun tak jelas, rukun, sah batal semua tak faham lagi. Oh, terus amal tarikat. Tak kena tu bang. Ya. Orang masuk highway, bawa kereta besar-besar. Awak naik EX5 boleh sampai. Saya pedih lah punggung tu. Itulah, takkan pergi basikal kat highway. Kecuali memang ada tandingan. Adalah orang bodoh belakang. Begitulah realitinya. Jadi kena fahami istilah tarikat. Tarikat ni kita ambil bagus. Siapa nak beramal dengan tarikat? Maksudnya kita buat satu laluan khas. Kita buat highway untuk bertemu Allah. Bersama dengan amal-amal syariat yang biasa. Dia tambah dengan wirid zikir. Antara konten tarikat tu biasanya zikir Allah lah. Selawat. Dengan jumlah-jumlah tertentu. Maka itu sebenarnya step kedua. Jadi jangan sampai syariat tak settle lah awak pergi sibuk dengan tarikat. Tak betul.
dan tak ada hasil pun. Jadi orang di peringkat tarikat ni tengok, dia dah mula tengok diri dia ada tak ujub, tak kabur dari segala perangai yang jahat-jahat, sembahyang tapi geram kat orang sebelah. Pengusi ni bila nak meninggal, aku dah lama geram dengan ni. Tak mahu makbul doa aku. Hari Arafah itu aku puasa sunat setiap. Nak buka aku doa, kata Nabi aku doa. Bagi meninggal pengusi ni aku nak naik pula jadi pengusi. Tuan-tuan doa macam tu memang tak makbul. Laisa fihi ithmun kata Nabi. Wala qati'at rahim, wala qati'at rahim. Doa yang makbul adalah dua tadi. Tak ada dosa, doa dajal orang dan doa nak memutuskan silaturahim. Barulah makbul. Pun buruk benar minta kat Tuhan, tunjuk kat Tuhan buangan yang tak senang macam tu. Ini contoh ya tuan-tuan. Supaya kita sedar apa yang kita buat. Dan yang mana berkelakuan yang jadi kuat pada ibadah. Jadi kita tengok benda-benda yang boleh membantu kita makin tough dalam beribadah. Makin mampu, kan ada benda-benda yang kadang-kadang kita makin seronok, nak menghafal, nak baca Al-Quran. Itu yang kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan engkau ingat akan sangat jahat nikmat dunia dengan nisbah kepada akhirat. Dia panggil sangat jahat nikmat dunia. Yalah sebab dunia ni dia panggil zina, perhiasan. Mata, benda yang menyeronokkan. Tapi Allah Ta'ala ghurur, menipu. Semuanya tak kekal, semuanya sirna, hilang. Dan menyebabkan kita menangis. Pasal tak? Nikmat yang Allah beri kepada kita, dia menyebabkan kita nangis. Isteri kita yang Allah bagi kepada kita cantik tu, hilang. Nangis kita 5 hari 5 malam. Sebab dia tak setia pada kita. Contoh, itulah dunia. Nikmat tu. Tapi kat syurga, kat akhirat, tak ada nikmat gitu dah. Tak ada curang, tak ada mati, tak ada tua. Kan, dulu hari-hari Hindu nak balik awal, nak tengok bini. Sekarang balik lewat je, tak laga nak tengok bini. Contoh. Ya. Itulah dunia. Dulu kan kita sayang kita hari-hari lap. Dia punya apa? Ini tak ada kerja lain. Aku polis kereta. Seminggu 4 kali polis kereta. Gila habis. Whack tu. Tapi sekarang kita tu kan mana? Awak dah sebulan tak start dia bang. Sian nanti. Nak pakai jumper nak hidupkan dia. Gitulah dunia. Dan nak fahamkan benda tu, kena ada ilmu. Sekarang kita ilmunya. Dan nak bagi dapat benda tu, itu tarikat. Dia mujahadah dalam solat tu, dia tepis benda tu. Tepis. Nothing. Dunia nothing. Dunia is nothing. Dunia tak ada benda. Ya, dunia jiwa, dunia bangkai. Sebab semua yang jadi apa benda kat dunia tu bangkai. Mati jadi bangkai. Ya, bangkai motor, bangkai kereta, semua bangkai. Kadang-kadang kita masih hidup, bangkai betul kan kawan. Bila kita dibangkainya oleh kawan kita. Sebab apa? Memang real dia. Nak marah pun tak boleh. Memang yalah. Aku bangkai, kau pun bangkai, sama bangkai. Tapi janganlah bangkai-membangkai sebab tu ia mencela. Sababul muslim busuk. Nabi mencela sesama muslim ni pastikan. Apa fasik tuan-tuan? Selalu kita sebut fasik. Dia ni fasik, dia orang fasik. Fasik ni artinya orang yang rosak pada agamanya. Agama dia tak betul lah. Macam kita rosak. Ada benda tak betul lah tu. Jadi walaupun hebat nampak penampilan agama kita, tapi kalau kita dia mencela orang, mati, habis ada salah orang, kita rosak. Islam kita rosak. Jadi jangan tunjuk ke orang sangat kat Facebook kita rosak. Pasal tak? Tak pernah orang forward kita rosak dia tau. Kata saya dah sekarang dah rosak ni, alhamdulillah dah rosak ni, alhamdulillah rosak. Tak ada. Orang cerita dah lawa, dah pakai produk ni, dah lawa kita, aku dah make up ni lawa, produk ni lawa. Itu, tapi dalam agama kita pamerkan kat Facebook, kat Insta, kat TikTok, buangai rosak-rosak kita tu. Fasik kita tu. Tadi jadi trend, ustaz kepala Allah, kita tengok. Ya. Kan? Apa pun alasannya tuan-tuan. Dengar, apa pun alasannya kita tak ada hak untuk mendedahkan aib orang lain. Tak ada hak. Kecuali para pemerintah, penguasa, atas kesalahan jenayah, itu pun dalam prosedur yang tertutup. Kerana kalau kita betul-betul jujur, interaksi dengan individu tersebut, cakap. Namun kutuk kerana dia ni tak betul macam ni. Tuan-tuan,
Mata kita ni menghukum yang zahir je. Kita nampak orang tu bunuh orang, kita nampak. Tapi dia tak tahu cerita sebelum tu kenapa. Sebab tu dia pertahankan diri. Gitulah. Ya, kasarnya. Jadi, kalau dalam sembahyang tarekat kita ni ada usaha-usaha begini, maka kita akan makin dekat dengan Allah. Jadi nikmat dunia disebut dalam kitab Asrarul Bini sebagai benda yang jahat sehingga memalingkan kita kepada hakikat sebenar nikmat di akhirat. Dia dah dapat nikmat kat dunia, makin lama makin runtuh, hilang, bangkai, busuk, mati. Tapi nikmat akhirat makin lama makin bertambah, makin hebat, dan yang pastinya kekal abadi. Pelik, ya, bila mana ilmu ni semua dah ada dalam minda kita, tapi kita tak boleh serap dia. Sembahyang tak ada khusyuk, ya, jadi kita perlu lalu-laluan ni, iaitu sembahyang tarekat. Dan banyak lagi makna muhasabah pada ahlinya. Ada nota kaki kat bawah tu kita baca juga, sebenarnya sembahyang tarekat itu bukan hanya terhad pada muhasabah diri dari sudut nafsu dan sudut amal sahaja. Bukan yang dalaman sahaja, tapi tengok, malah ianya lebih dari itu semua. Apabila kita menyentuh menaiki ibadat salat, dia akan melampaui permasalahan itu khususnya pada semua perkara yang berkaitan dengan sembahyang mencakupi yang asasnya, hukum makamnya. Kena muhasabah balik. Dah belajar. Tapi betul ke Fatihah tu? Pergi. Ya, PM dengan DJR tanya Fatihah kita hantar. Tak, tolong qualify Fatihah saya. Banyak pula kerja. Imam kita nak jaga kubur, nak hantar jenazah, nak kapan. Saya pengalaman jadi imam pun macam tu. Orang minta qualify Fatihah kan. Tapi tanggungjawab kita layan mana yang mampu. Itu muhasabah ya. Kesempurnaan syarat rukun, kesahihan bacaan, gerak laku perbuatan solat, di samping hati dan keikhlasan, penghayatan, ada adab dan pemeliharaan hak solat seluruhnya. Ya, sembahyang itu tidak dikerjakan dengan sembrono. Sebab orang yang berada di highway, di tarikat ni, dia tak buat benda-benda sembrono. Dia fokus dan pasti dia punya persiapan dia dah tentu. Ya, kena belajar. Dan tak boleh muhasabah tanpa belajar. Tak boleh muhasabah tanpa belajar dan tak belajar tanpa muhasabah. Lagi serabut. Jadi begitulah. Maka syarat sah sembahyang tarekat ini amat kuat khasat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam syariat sah sembahyang ni hanya dengan melintaskan dalam hati kesedaran sembahyang. Tapi dalam sembahyang tarekat dia mesti diniatkan sembahyang ni betul-betul lillahi ta'ala. Tu isu syariat sah, tapi disebut kelayakan untuk sampai pada sembahyang tarekat belum sampai. Kalau kita sembahyang hanya sedar kita sembahyang. Kita kena sedar kita dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benar niatmu pada jalan tarekat selama-lama lagi dalam dunia ini untuk mendapat keredaan dan penerimaannya. Jadi dalam kehidupan kita ni memang sia-sia kalau sembahyang dan menuju kepada Allah, maka tindak tanduk kita di luar sembahyang nanti pun akan menuju kepada redha Allah dan penerimaannya. Itu yang kita katakan ini muslimah. Lurus hati aku ni, ya, dan menyerah diri kepada Ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan sembahyang akhir itu musyahadah. Musyahadah ni ada perkataan syahid. Syahidah dalam bahasa Arab ni maksudnya bersaksi. Menyaksikan, kau pandang, menyaksi kepada wujud hak Allah Ta'ala sentiasa. Ya, jadi kita yakin dan pasti bahawa Allah itu wujud. Bersaksi dengan hati kita. Dan jika engkau pandang kepada segala wujud ini, maka pandang saksi olehmu segala mawujud ini, iaitu dhillun a'yani thabitah, satu yang sabit pada ilmu Allah. Mawujud, benda yang diwujudkan. Makhluk lah tu maksudnya. Semua benda yang kita nampak kat dunia ni akan memulangkan ingat kita pada al-wujud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wujudnya azali, tentu saja benda-benda yang tercipta pada hari ini ada penciptanya, langit, bumi, gunung, ganang, benda-benda yang kita tahu manusia tak mampu nak mewujudkannya. Maka mewujud itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Air, siapa mampu air?
tak ada siapa mampu air, awan, rumput. Jadi itu semua mengembalikan. Maka kau pindah pandang menyaksi kepada apa yang berwujud, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada berwujud atau yang ada memang dia ada. Maka ketika itu tiada jatuh tilik pandangmu, pindah pandangmu, melainkan akan wujud hak Allah Ta'ala juga. Jadi semuanya dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makam sembahyang hakikat orang yang telah mencapai martabat daim. Daim coklat Arab pun mungkin daim juga. Iaitu sembahyang musyahadah daim ni maknanya yang kekal. Siapa di negara dia tahu coklat tu. Tapi daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Kan dalam soal Ma'arij itu kan. Di antara orang-orang yang dijaya selamat akhirat, iaitu orang-orang yang semayang, iaitu mereka yang kekal dalam sembahyang mereka. Ada dua maksud. Pertama, maksud syariatnya adalah orang yang kekal mendirikan sembahyang. Tapi maksud tarikatnya adalah orang yang kekal dalam sembahyang walaupun dia dah habis sembahyang. Apa maksudnya? Dia kekal hatinya bersama dengan Allah. Maka maksud tafsiran kedua yang tarikat ni lebih tepat untuk beri maksud sebenar kejayaan orang beriman. Ini semayang yang dikerjakan itu memberi kesan sampai di luar semayang. Bayangkan kita tak kutuk orang, ada yang beri semayang tengok kutuk orang. Maka lepas semayang pun tak kutuk orang. Semayang kan kena rasa diperhatikan Allah. Maka lepas semayang pun kena bawa perasaan tu. Maka tak boleh kutuk orang juga. Nak type kat Facebook, Allah tengok aku ni. Takkan tu lagi ni. Aku pun lagi buruk pada orang aku nak kutuk. Tak jadi. Tu baru semayang tak imun. Macam mana? Bukan kita kan? Bukan. Kita bukan lagi. Tapi kena usaha. Nak buat macam mana? Inilah hakikat sembahyang. Inilah tujuan sembahyang. Inilah matlamat sembahyang. Dan kalau selagi mana kita belum sampai pada matlamat ini dalam keadaan kita mengerjakan sembahyang, kita kena usaha. Doa. Ya. Semoga Allah kurniakan kita sembahyang. Hakikat sembahyang hakikat. Ini sembahyang hakikat. Dan maksud hakikat apa? Realiti satu benda. Hakikat satu benda adalah benda tu sebenarnya. Benda tu sebenarnya itulah hakikat. Semayang ni artinya nak bawa rasa bertuhan tu sampai keluar semayang. Itulah semayang. Dan hanya semayang yang sampai peringkat tu saja akan jadikan kita begitu. Ya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Semua orang tak percaya dunia ni jadi hamba Allah, melainkan orang yang semayang, yang mereka itu dalam semayang mereka kekal. Dua maksudnya, iaitu lepas semayang pun kekal rasa bertuhan. Maka syarat sah sembahyang hakikat itu jangan tinggal bagimu suatu daripada kasih akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh bawa benda lain dalam solat. Sebab apa? Dalam solat kita nak refresh perasaan bertuhan, perasaan membesarkan Allah, perasaan menghamba diri pada Allah, perasaan cintakan akhirat. Jadikan dunia sebagai laluan sahaja. Tapi bersama dengan persoalan itu, kita bawa kasih-kasih yang lain. Hati kita sangat dengan lain. Bayang yang pembaru bila nak tukar, tak dapat bayang kita. Ya, bayanglah bila lah duit dah masuk. Ya, payment dah apa? Barang dah hantar dia pun tak masuk lagi. Hari ni lah kan banyak sistem online belajar mengaji apa? Niaga. Memang cabarannya banyak. Tapi begitulah. Kita dah usahakan hari itu, macam mana motivasi nak khusyuk, antara caranya adalah meminggirkan dunia ni ke tepi. Sebelum kita Allah bertakbiratul ihram. Dan telah tercabut dalam hatimu segala aukar-aukar. Wakrun ni sarang-sarang. Nafsu yang kasih akan dunia. Buang dulu. Dan telah engkau hilang riak yang menjadi sendi-sendi dalam hatimu. Dan yang lain daripada segala perangai basyariyah. Basyariyah ni manusia biasa lah. Tapi kalau nak peringkat tertinggi sembahyang hakikat ni dia kena sampai peringkat malaikatnya jiwa lah.
Sebab manusia ni dirangkumi dengan nafsu dia. Kita nak dipuji. Tanda sembahyang kita ikhlas tak ikhlas, kita berubahlah dengan suasana manusia. Tak ada orang, kita jadi malas. Malas aku pergi surau ni, aku azam tak ada orang. Aku jadi imam lama, tak tambah pun orang. Orang lain tambah. Tuan-tuan, nilai kita bukan bertambah. Nilai yang kita di sisi Allah sejauh mana kita dengan dia, itu je. Tapi selalunya jadi masalah kita ni dengan perkiraan kita adalah manusia lain. Untuk kita berbuat atau tidak. Itu silap tu. Itu juga salah satu tanda kita masih ada riak. Riak apa tuan-tuan? Talabul manzilati fi qulubin nas. Menuntut darjat dalam hati manusia. Kita nak orang baik. Warang dia tu. Ya. Solehahnya dia ni. Ya, asyik bertudung, asyik bertelekung. Tu. Terdengar jauh-jauh pada orang cerita orang lain. Kita orang puji. Terdengung lagi rumah. Semangat nak pergi sayang. Itu bahaya tu tuan-tuan. Tipuan. Tak boleh, tak boleh. Dan dalam usia-usia dah sebegini, lanjut, kita tak boleh ada riak lagi. Sebab apa membazir? Membazir tenaga, membazir amal, sebab ada nilai dari Allah. Tahu rugi. Dah orang riak ni, orang jahil sebenarnya. Orang ujub ni orang jahil yang masih lagi tak boleh mengurus dirinya. Walaupun dah belajar banyak kali, tapi kadang-kadang sangkut. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita kata, aku dah macam-macam buat. Tapi mana ada orang nak nampak? Mana orang tahu? Mana orang nak cakap aku? Semua orang nampak buruk aku. Itu riak tu. Berbuat atau tidak kadang manusia masih riak. Malah aku buat lah. Aku buat macam-macam kau nampak. Ya? Bila aku buat salah sikit, semua orang kutuk. Semua orang cela aku. Nabi kan macam tu. Nabi buat lagi banyak pada kita, kena kutuk. Nabi orang cakap gitu. Jadi sihir. Kita kalau orang cakap kita ada sihir, bangga kita. Nabi ada sihir. Sebab kita gaya sihir pun tak ada. Nabi tu terlalu hebat. Jatuh orang dah tak ada idea nak cakap apa. Ni ahli sihir ni. Tapi tak apalah. Jadi kita kena usaha. Dan kelah-kelah macam ni adalah sebenarnya nak memujuk kita supaya kita kuat. Jalan terus. Ya. Jadi selagi mana kita berada di jalan ilmu, Allah kata, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Katalah kita usaha-usaha sembahyang kita sampai peringkat tarikat tadi. Mujahadah, muhasabah nak dapat. Tak dapat juga sembahyang tiap masa nak rasa Allah Subhanahu wa taala membesarkan Allah. Tapi kita usaha tak? Maka akan berlakulah sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu tariqan. Allah akan mudahkan untuk dia laluan ke syurga. Ya. Sebab kerja kita kat dunia ni bukan mencapai kejayaan. Tak. Kerja kita adalah kita mengusahakan kejayaan. Dapat tak dapat. Itu bukan kerja kita. Tapi usaha kita lah nilai. Bila kita risau Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira berjaya, Nabi Muhammad tak apa-apa berjaya je. Islam masa dia meninggal pun, wafat pun tak ramai mana. Saya pernah berkira Nabi Muhammad duduk 13 tahun kat Makkah. Tuan-tuan tahu apa pengikut Rasulullah ketika itu? Sekitar 80 lebih yang berhijrah tu. 80 orang lebih je. 13 tahun 80 orang mengikut. Apanya barang. Boleh cakap itu? Usia lebih banyak. Madinah 10 tahun je. Mekah 13 tahun. Tapi nilai Allah SWT bukan begitu. Jadi kita jangan menilai pencapaian kalau dalam urusan pengabdian, kehambaan, ibadah kita kepada Allah. Kita kena tahu realiti usaha kita, pencapaian kita, hati kita dengan Tuhan. Apa yang abuan dunia ini, kejayaan dunia ini sebagai imbuhan, tambahan. Imbuhan sebenar kita ke akhirat. Kita azan 20 tahun. Dulu mula kita azan, amal juga. Sekarang ni dah tinggal 3 orang yang sebenarnya kat surau kita. Bukan sebab kita ada nasib bagus besar, cantik lagi. Kan, jangan dia banyak sebenarnya kat situ. Abang Haji pun hilang semua. Surau kita. Nak marah siapa? Asal macam biasa, jangan maju. Itu maksud saya. Ya, senang je hidup kat dunia. Dengan Tuhan kita tak kena.
Itu maksud ikhlas lawan riak tadi. Supaya kita bebas daripada perangai basyariyah. Walaupun memang kita manusia, tapi perangai-perangai manusia yang banyak bersalut nafsu ni kena kita pinggirkan sedikit demi sedikit bila mana kita berhadapan dengan Allah. Maka kiblat sembahyang orang bersyariat itu ialah Kaabah. Muka surat 244. Maka kita sembahyang tetap. Bila mana kita sembahyang peringkat hakikat ni, adakah kita tak melalui syariat? Tak, kena lalu juga syariat. Jangan pula nanti, abang sembahyang kat mana? Allah, saya ni dah peringkat hakikat. Tak kira dah. Yang siapa saya hadap tu lah kat sana lah Allah. Tu tampar je muka kalau orang macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat pun menghadap Kaabah. Kau kata kau sampai hakikat, tak payah menghadap Kaabah. Tak, tetap. Ya, sembahyang yang sampai peringkat hakikat pun dia mesti mematuhi hukum-hukum syariatnya. Maka kiblatnya masih dari yang hukum tu, tengok aplikasi kiblat tahu. Abang Haji buka awal syekh tarikat ke? Takkan sembahyang pun tengok handphone lagi. Ini syariat, cakap aja. Oh ya ke? Lupa saya Pak Syekh. Okey, padam. Kita orang hidup di mana? Allah di mana-mana. Ini hauk punya. Ni hauk punya Pak Syekh. Okey. Dan kiblat solat tarikat ialah hati yang bermuhasabah, hati yang siasa menarik balik. Yang berkira-kira, ya Allah, sembahyang terimalah sembahyang aku. Ya Allah, rukuk aku sujud pada Engkau ni, ya Allah, Maha Suci Engkau. Dia semua dia lawan. Ingatan-ingatan yang cuba nak kacau, nak putuskan ingatan dia dengan Tuhan tu dengan muhasabah. Artinya sembahyang tarikat ni dia sembahyang yang mujahadah. Dia penuh mujahadah, penuh usaha dan dia memang berusaha betul-betul lah. Ada orang kena sembahyang, kita tengok dia sembahyang tu mikir. Bukan dia buat. Memang nak fokus tu dia mikir. Air muka dia pun tunjuk tu nampak. Kita pernah nampak orang yang sembahyang khusyuk macam ni. Dan kiblat orang yang sembahyang hakikat itu adalah orang yang musyahadah. Nampak Allah dah. Dia angkat takbir je. Dia rasa bersama dengan Tuhan dah. Ini sembahyang hakikat. Kita belum dapat. Dan dia anugerah tuan-tuan, dia bukan usaha dah. Ini adalah labuan atau anugerah kepada orang yang bersembahyang dengan muhasabah di peringkat tarikat tadi. Ada orang begini, jangan kata tak ada. Rasulullah tu yang sembahyang buka kaki tu sebab dia dah sembahyang peringkat tu lah. Dia sembahyang hakikat. Dia sembahyang hakikat ni memang dia sambung dengan Tuhan, dia tak sedar dengan benda lain. Sayyidina Ali yang kita cerita minggu lepas. Ya, kaki kena panah, kena duri, tak boleh cabut tu. Nak cabut kena cangkuk ke situ baru cabut. Nak cabut ketika dia tak jaga memang dia tak habis. Dia kata dia tak mampu. Dia kata cabut ketika tu sujud setengah solat. Allah Akbar. Apa maksudnya tuan-tuan? Artinya bila dia semayang, dia tu masuk semayang hakikat ni, dia tak rasa dah dunia tu. Bukan dia lalok itu kena ketum lain. Ini dia dengan Tuhan je. Orang tadi tengok berita kan, seluruh ketum banyak ke Thailand. Ketum sampai bertantan dia orang kata sebut gitu. Yalah kat Thailand tak haram. Bila jadi duit, kalau Malaysia tak boleh. Saya pernah minum ketum kan, tapi untuk ubat lah. Memang tenaga power. Jangan minta lah dalam ketum saya try je minum. Jadi sebenarnya memang orang dulu untuk buat ubat kan tuan-tuan untuk tenaga. Tapi budak-budak sekarang dah tak ada benda dah nak buat. Patutnya minum ketum di sawah. Minum ketum pergi angkat buah sawit tu. Oh jadi. Ni minum ketum tentang sawit. Ngaum lah dia. Kita ketum lah kita. Main hakikat ni. Sebenarnya elan-elan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketum ni tuan-tuan, ketum lah. Semayang hakikat ni. Semayang hakikat ni adalah semayang orang yang dah tak ada hubungan dengan dunia. Dia semayang dia dengan Tuhan je. Sebab tu realitinya kita tengok Sayyidina Ali tu, dia boleh cabut duri ketika semayang tu sebab dia tak rasa. Minggu lepas kita cerita betapa berbeza je kita tanya semayang semua rasa. Gatal rasa,
Ya, miang rasa, mengantuk rasa, hidung rasa panjang lah, nak cabut lah. Hmm. Lepas sembahyang lupa pula. Nak sembahyang ingat balik. Allah, Zuhur tadi rasa nak cabut dah bulu hidung ni. Tapi lepas sembahyang lupa. Sembahyang asal kan ingat balik. Bulu hidung tadi tak cabut lagi. Bulu hidung Zuhur tadi. Yelah, Zuhur dengan awak. Asal tu badan awak juga. Putus-putus, saya tak dengar dah. Clear Ustaz, clear. Begitulah sembahyang hakikat. Ya, artinya orang sembahyang hakikat ni dia berada dalam muasyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kiblat sembahyang syariat itu jauh. Jauh sebab apa? Mekah sana. Maka sebab itulah tiada khusyuk orang yang sembahyang dengan sembahyang syariat sahaja. Dan kiblat sembahyang orang tarikat itu dalam dirinya. Dan ia tiada jauh. Maka sebab itulah orang yang sedang berusaha dengan ingat Allah, yakini Allah, ya, maka kiblat sembahyang hakikat, sembahyang dia akan lebih dekat dalam hati dia. Dan dia yakini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kiblat sembahyang hakikat itu ialah zat Allah. Artinya dia nampak Allah terus. Tiada berpihak lagi terlebih hampir kepada diri yang sembahyang seperti firman Allah, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ya, maka barang ke mana sahaja berhadap muka kamu, maka di sanalah zat Allah. Nah, inilah hakikat salat. Jadi ya, kita bahaskan kiblat tadi. Kiblat syariat Mekah jauh. Ya. Kaabah sana. Kiblat orang sembahyang tarikat ingat Allah. Dia usaha ingat Allah, maka tu lebih dekat sebab dia pindah dengan jiwa dia. Tapi sembahyang hakikat ni anugerah ya, dia bukan usaha lagi, dia lebih lagi hampir sebab dia nampak Allah terus. Itulah juga yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa ala alladhina hum ala salatihim daimun. Ni ayat yang tadi kita bacakan. Bermaksud atas sembahyang mereka itu berkekalan, tiada keputusan. Mereka ni sembahyang terus, sembahyang tanpa putus. Lain tak okey DJ? DJ As? Okey. Clear. Clear? Clear. Okey, tak apa. Jadi begitu ya. Jadi ni masih perbandingan lagi. Beza sembahyang syariat dengan hakikat. Maka kita sambung nantilah pada saya perbincangan ni. Kita tengok kalau ada apa pertanyaan. Pada saya pembincangan ni dia agak mendalam sikit. Ya. Siapa tak fokus dia bosan, dia kata apa benda saya cakap ni. Pasal saya dah downgrade saya punya bahasa bagi mudah faham sampai cerita ketum tadi. Walaupun kita sebenarnya sembahyang hakikat tapi analoginya ketum supaya kita dapat. Tapi saya tak nak berpanjang-panjangan lagi sebab dah cukup hampir sejam dah. Ya. Jadi kita buka pada soalan dan insyaAllah saya akan ulang balik sedikit beza sembahyang syariat, hakikat tarikat ni pada minggu akan datang. Wallahualam. Saya kembalikan kepada DJ Anas untuk buat sikit ulasan dan sambung kalau ada apa-apa pertanyaan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Banyak berkenaan dengan perbincangan pada hari ini dengan kitab Fiqh Salat, sembahyang tarikat, sembahyang syariat dan sembahyang hakikat. Saya sendiri percaya memang dia bukan satu perkara yang mudah untuk kita faham dalam masa 1 jam berkenaan dengan 3 perkara ni. Apapun dari segi bahasa kita dapat mendalami apakah perbezaan dari segi maksud tarikat itu sendiri, syariat dan juga hakikat. Dan Ustaz, kalau boleh kita lihat di ruangan komen ada satu soalan setakat ni yang saya terima daripada Khalijah, Puan Khalijah. Antara soalannya, Assalamualaikum Ustaz, sebelum solat tahajud kita solat taubat dahulu, boleh ke Ustaz? Ini lebih kepada keutamaan, bagaimana Ustaz? Okay, aulawiyah, begitulah sewajarnya. Ya. Kita pun berperasaan begitu. Macam Nabi SAW, hidupnya penuh istighfar.
Pernah ada seorang sahabat melihat Rasulullah SAW bercakap dengan sahabat. Ada kalinya Rasulullah terdiam. Dia tak keluar suara tapi mulutnya masih terkumat kamit. Dan bila didekatkan telinga kepada Rasulullah, saya beristighfar, tuan-tuan. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah terkecap macam saya berkuliah. Tuan-tuan pun nampak tadi kan, saya tak keluar suara tapi mulut kamit. Macam Rasulullah. Itu suara lambat. Ni lain tak cantik tadi. Tak ada masanya, saya tak pandai nak buat gitu. Tapi Rasulullah begitu, tuan-tuan. Nantinya memang siasa. Sebab tu ada tagline untuk Rasulullah ni, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Terampun dosanya yang terdahulu dan akan datang. Sebab apa? Dia siasa beristighfar. Kita ni kurang beristighfar. Memang kalau tengok rujukan amalan Rasulullah, tak ada Rasulullah bangun malam sembahyang taubat, tak ada. Sebab tak ada keperluan sembahyang taubat. Sebab apa? Rasulullah tak buat dosa. Tapi kita ni sedar diri nak sembahyang tahajud, nak memuji Allah, mulut kita ni kadang-kadang Allah. Mulut pun banyak dosa, mata banyak dosa, tangan banyak dosa, tingkah laku banyak dosa. Maka wajar, elok, aula untuk memulakan solat malam dengan taubat. Solat taubat. Ada setengah, ada ulama kata doa-doa kita pun elok mulakan dengan doa mohon ampun dulu, istighfar dulu. Allahumma ighfir lana tu awalkan dulu. Ada setengah ulama lagi, guru kata kamu kalau nak baca doa untuk orang lain, ya, untuk baca Fatihah untuk arwah, istighfar dulu. Pasal tak dulu kita dalam majlis-majlis tahlil orang kampung kita, Pak Imam Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, bauludi ila hadratin Nabi. Itu untuk apa, tuan-tuan? Untuk memutuskan, ya, dosa-dosa karat-karat dosa ni jadi penghalang amalan kita tak sampai kepada Allah. Pasal tak dalam majlis nikah kahwin, Tok Kadi minta saksi sifat, wali sifat untuk dibimbangi. Yang tarikat ni tak sampai. Syariat sampai. Syariat ni dia bawa sah tak sah, tapi tarikat dia bawa rahmat, berkat dalam hidup. Itu seni dia tu. Maka Bunda Khadijah betul. Ya, Puan Khadijah itu tepat dan betul, dan kita sebagai umat yang banyak dosa mulakan bangun malam sebelum tahajud dengan 2 rakaat taubat. Sebagai adab kita kepada Allah, yang banyak dosa atas realiti peristiwa dan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini juga sebagai rujukannya. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Menjawab kepada persoalan tersebut, yang keutamaannya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya teringat juga pesanan daripada Tuan Guru juga kenaan dengan apabila kita nak melakukan solat hajat, kita nak memohon satu hajat, pastikan seperti apa yang Ustaz sebutkan tadi, pastikan rendahkan diri dulu, pohon ampun, barulah tiada penghalang atas permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pencerahan yang baik pada tengah hari ini daripada Ustaz Dr. Rahili Al-Jauhari. Moga-moga Allah berikan kesihatan kepada Ustaz berpanjangan, dan juga kita doakan Ustaz awet muda, insya-Allah. Yang tu jangan bahaya. Bahaya, Ustaz, mendatangkan risiko. Aku tak sedar diri dah tua ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apapun, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz Dr. Rahili Al-Jauhari mengupas berkenaan dengan bab solat, syariat, tarikat dan juga hakikat. Pada hari ini akan bersambung pada minggu hadapan dengan lebih pencerahan lagi, insya-Allah. Dan juga kepada semua para penonton daripada awal sehingga akhir. Ustaz, okey, kalau boleh kita selitkan, ada satu soalan yang baru saja sampai, secara ringkas mungkin Ustaz boleh simpulkan. Ustaz, boleh tak kita solat taubat waktu siang, contohnya lepas solat Zuhur ke? Bagaimana Ustaz? Daripada Aslina Abdul Rahim. Boleh, Ustaz? Tak dengar lah. Baca soalan tu ke? Okey, saya ulang sekali lagi. Kita ada permintaan daripada Aslina Abdul Rahim. Ustaz, boleh tak kita solat taubat waktu siang, contohnya lepas solat Zuhur? Bagaimana Ustaz? Boleh, bila-bila masa saja. Dan kadang-kadang tak perlu solat pun boleh kita terus istighfar dan bertaubat. Allah. Perlu kita faham, saya pun banyak kali dah ulang benda ni, tapi saya ulang lagi. Bila kita berdosa, ada 2 benda kita kena buat. Pertama, istighfar, mohon ampun. Yang kedua, lebih perlu, iaitu taubat. Apa dia? Azam tak mau buat lagi. Kombinasi inilah yang akan menghapuskan dosa. Bukan istighfar saja, ya. Istighfar ni, saya minta maaf. Taubat ni, saya dalam hati saya azam tak nak buat dah.
Kita pun dengan manusia macam tu. Dia tu minta maaf dengan aku banyak kali dah. Macam tu juga perangai dia. Itu tak taubat tu. Jadi yang lebih mahal taubat. Okey, kalau ada ruang masa yang selesa, anytime, kita boleh solat taubat. Tak ada masalah. Ya. Siang ataupun malam. Tapi sebaiknya sejurus dosa dah rasa menyesal, teruslah istighfar. Dan terus katakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi itu taubat tu. Aku bertaubat pada ini. Wallahu a'lam. Tak ada halangan untuk sembahyang waktu siang ataupun malam. Untuk solat sunat taubat. Alhamdulillah menjawab kepada persoalan tersebut. Terima kasih Ustaz Dr. Haili meluangkan masa bersama dengan kita pada tengah hari ini. Dan juga kepada semua para penonton, terima kasih saya ucapkan memeriahkan, mewarnakan lagi siaran langsung kita pada tengah hari ini. Moga-moga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah panjang umur dan murah rezeki. Diizinkan Allah kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi. Moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Hashtag kita jaga kita. Amin. Grab pahala. Road to Jannah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.